Kod merah and then boleh start. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي الآخرة مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد. Okay, Alhamdulillah. Saya mengalu-alukan semua, Farah, Arfa, Khadijah, Rashidah, ramai lagi kan. Kalau saya tengok sini dah 24 orang. Kalau dekat Ustazah ni Pak Izzah ada, Batrisha, Azlin, Ani, semua sihat insyaAllah. Kak Farida dialu-alukan sama dengan kita hari ni. Hazlin, Ida, Intan, Jannah, Khadijah tadi dah sebut, Maghfirah, Nina ada ke ini? Kenapa dah tak tengok nama Nina? Nina? Ada Ustazah, saya kerja, susah sikit dah start kerja. Oh okey, Nina kat office ke? Hari ni tak, hari ni Sabtu. Oh ya, okey lupa lah pula. Okey, office sudah terbuka kat rumah. Okey, Nur Syafiqah, Fazlin Alhamdulillah. So yang lain-lain Sal pun ada. Sal sakit gigi ni, insyaAllah Allah beri kesembuhan. Okey, Rohana, ada Rashidah, ada Rafiqah, Sharifah, Suzana dan Zu. Okey, saya minta maaf lah kalau yang tak tersebut tak apa, nanti saya tengok balik senarai. Okay, Alhamdulillah untuk yang baru bersama kita untuk tadarus dan huraian ringkas yang kita panggil sebagai tadabbur kita bermula pada 1 Ramadan sehinggalah hari ini kita menekuni surah An-Nur, surah yang ke-24 di muka surat, kalau kita tengok dalam mashaf di muka surat 350, dan hari ini kita berada di muka surat 355 ayat 37. So hari ini insyaAllah di bahagian tadarus kita akan ulang balik muka surat 355, satu muka surat ni, dan semalam kita dah baca sampailah ayat terakhir. So hari ni kita tak perlu baca lagi, Ustaz tak perlu baca lagi. Ustaz akan buka peluang untuk siapa yang nak baca untuk baca satu ayat setiap orang sampai ayat 47. Ayat 43, sorry. Okay. Jadi Ustazah buka ruang insyaAllah, kita tak payah buang masa supaya ramai yang boleh baca. So kita mula dengan ayat 37. Siapa yang nak baca boleh? Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam. Siapa tu? Sharifah ni. Sharifah. Okey, Sharifah Nak muda. cuba. Ya. Okey. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallab yauman tataqallabu Ini fi Sharifah dekat ya khafu. Ambil dekat ya khafu. okey. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Okey, ambil balik dekat ya khafu na yauman. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ya, alhamdulillah. Cuma dekat salah tadi, wa iqamis salah. Salah. Okey. Salah ni 2 harakat je, tak payah panjang banyak sangat. Wa 2 harakat. iqamis salati wa ita. Yang ni panjang. Ni panjang, 5 harakat. Okey. Kat sini 2 sajalah. Kalau dia tak ada tanda yang atas ni yang panjang ni, dia tak panjang. Okey. Saya ulang ke Ustazah? Sharifah nak ulang pun boleh? Boleh, cuba ambil masa orang lain. Tak apa, insyaAllah. Okey, saya ulang okey. Rijalul la tulhihim tijaratun. Kat situ tak ada dengung. Tak payah tulhihim. Tak payah dengung macam tu. Matikan saja mim ni. Matikan Rijalul la tulhihim tijaratun. Dekat sini baru dengung. Okey. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sholati wa atil ambil cerita dekat wa iqamis salah. Berhenti dekat iqamis salah ni pun boleh. Tak apa. Sekarang ambil balik dari wa iqamis salah. Okey. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafun. Lepas tu ulang balik dekat mana? Ambil yakhafun. Okey. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Okey. Dia kalau ra ni dia tak payah pembunyi yang getaran tu. Wal absar. Muncungkan saja mulut. Wal absar. Dia isyaratkan. Wal absar. Betul. Boleh. Wal absar. Dia tak bunyi getaran kan? Tak ada. Yang sebelum tu ada sedikit getaran. Tak ada r. Tak ada r. Dekat sini wala bai'un. Un ni pun tak payah dengung. Macam matikan saja. Wala bai'un an. Ni baru dengung kat sini. Okey. Terima kasih Ustazah. Okay, next. Kita pergi ke ayat 38. Saya cuba Ustazah Rohana. Boleh, siapa tu? Rohana. Okey, Rohana. Fadali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum. Dekat sini 2 harakat. Ma amilu. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih.
Okay, dekat sini satu lagi. Dekat Z ni 2 harakat juga. Wa yazidahum min fadli. Habis dekat wa yazidahum je pun boleh. Wa yazidahum min fadlih. Dia tak payah pantulkan, Rohana tak payah pantulkan, tahan saja. Cuba dengar Ustazah. Wa yazidahum min fadli. Rohana kita masa Ustazah tunjukkan bentuk lidah itu ada kan? Ada. Naik ke kiri atau ke kanan? Dia angkat saja ke atas gusi gigi atas. Ya. Okay. Cuba lagi sekali. Wa yazidahum panjang. Wa yazidahum panjang. Wa yazidahum. Okay. Wa yazidahum min fadlih. Biar penuh je kat mulut. Wa yazidahum min fadlih. That's one better. Sambung. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Okay. Cuma kena take note beberapa perkara nak kena take note. Pertama ialah ra yang tebal ni. Ada satulah wallahu wallahu yarzuqu man kemudian dekat ha ni ha pedas. Dia tadi kalau Ustazah dengar dekat ahsana tu dah okey. Jadi dia kena konsisten ha ni. Dekat sini betul, kemudian kat sini dia agak tidak begitu tepat. Dia punya makhraj dia. Baca balik Ustazah? Tak payah. Ni cuma take note je, note je. Nanti insya-Allah cuba perbaiki dan rujuk balik nota yang Ustazah bagi itulah, yang YouTube yang Ustazah share kan, ataupun mana-mana YouTube boleh je tengok. Baiklah, insya-Allah. Dengan bat bat ni. Okey. Kemudian satu lagi ma tadi panjang kena tengok lah ni. Ma ni panjang 2 harakat. Kemudian ni pun panjang 2 harakat. Bila Ustazah tegur tentang makhraj, makhraj kalau dia slightly salah, dia tidak mengubah maksud tapi kalau kita tak panjang di tempat yang panjang, contohnya yajziyahumullahu ahsana ma'amilu, ma tak panjang kan? Jadi kalau kita tak panjangkan ma, dia dah jadi satu kesalahan besar. Okey. Kemudian sama juga dengan yazi 2 harakat. Yazi. Sebab kalau macam Ustazah tegur tadi pasal dad, dia tidak mengubah maksud dan maksudnya dia still lagi cuma kita nak go for better lah kan. Tapi kalau yang ni memang definitely kalau sudut bacaan dia memang salah. So tu kena take note lah, take note. So cara macam ni Ustazah nak betulkan, saya selalu tersasul So cara nak betulkan ialah selepas Ramadan, maksudnya tadi Rohana kan? Ya. Okey. Selepas Ramadan kena baca juga dengan guru macam kita buat ni tadarus, supaya nanti guru boleh ataupun kawan ke yang memang boleh membaca dengan baik, dia boleh tengok sama ada kita betul ataupun salah di sudut panjang pendek dan yang lain lah. InsyaAllah. Itu sudah pesan tu. Baik Ustazah, terima kasih. Sama. Okay. Next, ayat 39. Ustazah bukan pesan kat Rohana je lah kepada kita semua. Ustazah pun masih belajar. Ada guru yang Ustazah belajar. Okay. Next. Ayat 39. Siapa nak sahut cabaran Ustazah kali ni? Saya cuba Ustazah. Okay, beramai pula. Okay, seorang je. Siapa tu? Tak apa lagi. Syafiqah lah. Okay, Syafiqah. Siapa-siapa? Okay, nanti lepas tu turn yang tadi siapa tu. Okay, Syafiqah. Alhamdulillah. 39 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Okey. Bagus, cuma mungkin mikrofon tak berapa elok, tapi saya ingat insyaAllah tak ada yang salah. Cuma sedikit sahaja penambahbaikan kepada huruf va. Va ni tebalkan sikit. Mungkin tak pastilah sama ada memang sound dia yang dengar tak tebal ataupun memang maksudnya Syafiqah baca dan tidak begitu tebal sebab dia paling tebal huruf dia. Okay. Satu je, sama. Okay, kita move to ayat 40. Okay, siapa tu? Sabiha. Okay. Fadhali Sabiha. Syukran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kahulumatin fi bahri. Nafas dulu Sabiha. Ambil nafas dulu. Perlahan. Okay. Bukan perlahan lah, maksudnya steady. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kahulumatin fi bahri yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi من فوقه موج من فوقه سحاب. Dia ambil dekat maujun min fawqihi sahab pun boleh, ambil dekat ni mauj yang kedua dia. Maujun min fawqihi sahab. Kalau nak bagus lagi ambil dekat yaghshahu maujun ni. Dekat dia punya verb ni. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد براها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من Hari ni agaknya sound trouble dengar. Dia kebanyakan yang baca dia ada sound trouble. Suara Ustazah pun ada sound trouble juga ke? Tak ada. Jelas. Clear tapi baca ni dia ada sound trouble. Jadi saya tak pasti sama ada memang sound tu yang trouble ataupun yang baca tu trouble. Yang tak baca tu mute, tu yang menyebabkan sound trouble. Oh, okay. So jadi yang tak baca kena mute. Okay. Okay, tadi Suzah kata kalau Sabiha mula dekat yaghsha, yaghsha lebih baik kan? Ya. Kalau yang mula dekat mauj pun boleh. Cuma kita kadang-kadang kita go for the best yang kita boleh. Macam itulah. So the best the best yang the best ni daripada yaghsha. Yang the best ni habislah satu nafas ni sampai sini ni. Okay. Tapi maksudnya kalau memang nafas tak, maksudnya yang the best bukan dekat maujun tu, kita ambil dekat yaghshahu maujun ni. Sampailah sahab, kemudian sambung yang macam Sabiha baca tadi. So tu yang perlu kepada coaching perlu kepada coaching sebab dia ada banyak pilihan. Okay. So kita go to the next ayat 41. Ada soalan ke? Siapa-siapa yang lain nak tanya? Takut sudah terlupa bagi peluang untuk tanya. Okay, kalau tak ada sambung 41. Yallah. Okay, siapa nak sahut cabaran Ustazah? Nak tengok muka sikit lah. Bila Ustazah buka skrin tu tak nampak. Okay, Dr. Dalila. Okay, Dr. Dalila. Ayat 41.
Saya cuba tapi takut masalah ni. Sound dia. Okey. Tak apa, cuba je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. Okey. Dr. Dalila ambil dekat yusabbihu lahu tu lebih bagus. Sampai dekat kalau safat ni panjang sikit. Safat. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Fat. Ambil dekat wat-tayr. Wat-tayr. Ulang balik. Okey. Wat-tayru saffat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Pendek aja. Matikan saja ha ni. Wa tasbihah. Ha. Wa tasbihah. Keluarkan saja S tu. Wa tasbihah. Wa tasbihah. That one is better. Wallahu alimun bima yaf'alun. Okay. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Ada satu yang nak kena perhatikan dekat ha ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak berapa betul. So dia kita nak standard tu kena agak prihatin lah kan. Kalau dekat ha ni macam better. Kalau hu dekat yang yusabbihu ni agak macam kurang sikit. So dia kita kena standardkan as long as kita tahu kat mana. So cara kita nak tahu tempat keluar dia supaya dia konsisten ialah kita matikan baris ha ni, kita matikan dia kat depan dia baris alif. Kita matikan jadi jadi dekat yang mati tu kat situ kita keluarkan ha. Yusabbihu. Okay. So yang tu nak kena perhatikanlah, nanti insyaAllah dia by days insyaAllah akan lebih baik. Okay. So kita go to the next ayat. Ya saya? Kalau macam kita nak sebut anna, dia punya lidah tu sepatutnya kat mana? Yang mana satu? Alam tara anna lidah, ujung lidah kat atas langit kan? Situ je lah. Ujung lidah kat atas langit. Kalau tak nanti tak bunyi. Dia tak bunyi dengung dia. Okay. So sambung ayat 42. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okay, Dr. Dalila ambil note huruf ha. Okay. Nanti kalau jumpa nanti boleh buat latihan dengan Ustazah. Okay. Next ayat 42. Okay, siapa nak cabut sahut cabaran Ustazah, bukan cabut belum lagi. Nak sahut cabaran. Jangan cabut awal lagi ni. Baru belum ke 12 lagi. Okay. Okay, siapa nak sahut cabaran Ustazah? Kak Farida? Kak Farida ada ke nak sahut cabaran Ustazah tak hari ni? Bukan bermakna Ustazah tak buka peluang kepada yang lain boleh, siapa-siapa nak baca pun. Kadang-kadang saja je. Okay. Cepat, nanti lambat kita. Saya Ustazah Faizah. Okay Faizah, okay. Fadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir.
Okay, bagus. Next, ayat terakhir dalam page ni 43. Ayat panjang sikit ini. Ayat dia. Okay, siapa nak sahut cabaran Ustazah? Pak Izzah sudah. Okay. Zana. Siapa lagi yang ada? Boleh ke? Boleh? Fazil yang baca, boleh? Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم sikit ma tu Fazlin. Summa yaj'aluhu rukama ma. Thumma yaj'aluhu rukama. Ambil fathah boleh? Summa yaj'aluhu. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Okay. Apa tadi Okay, tak ada apa sini. Okay. Cuma kalau kita tengok kat sini dia banyak verb ni. Ini satu keselarasan dalam sesuatu ayat lah yang Allah SWT combinekan perkataan menjadi ayat. Kalau kita tengok ni semua verb ni, use G verb. Tara ni first place adalah kepada Nabi SAW lah. Adakah tidak kamu lihat? Adakah tidak engkau lihat? Kemudian Allah mula dengan use G, ni verb yang mengumpulkan. Kemudian yu'allifu pun verb juga. Yaj'aluhu pun verb juga. Kemudian fatara balik kepada Nabi SAW lah. Yakhruju min khilalihi. Ni verb. Verb ni kebanyakan kalau Allah nak terangkan tentang satu fenomena yang berulang-ulang. Contohnya macam hujan, maksudnya penurunan hujan macam ni proses dia. Maka biasanya Allah akan guna present tense sebab dia akan occur sekarang dan sampai ke kiamat lah. Jadi itu antara yang kita jelas nampak kat sini lah. Yunazzilu ni semua verb. Okay, kemudian fayusibu verb juga, wayasrifu verb juga, yasha' pun verb, yakadu sana barqi yadhabu bil absar. Ni memang kalau kita dapat tekuni dalam susunan perkataan-perkataan ni memang sangat istimewa dia punya susunan-susunan dia. Okay, cuma sudah boleh sebut lah, kita tak boleh nak pergi terlalu mendalam. Okay, kita balik sikit, ada lagi sedikit masa untuk siapa yang nak baca ayat 37, kita balik semula. So saya ingat tak apa kita ulang-ulang supaya insya-Allah berakhirnya Ramadan ini bila kita nak baca balik surah Nur tu tidaklah macam teragak-agak dah banyak kali kita ulang. Kalau siapa yang memang dia punya mind dia boleh macam jadi photographic mind, dah boleh hafal lah. Okay. Ada surah anak murid yang memang photographic mind. Dia buka aja buku satu-satu and then dia dah hafal. InsyaAllah. Okay. Orang Melayu ke Ustazah? Melayu, dia autism. Dia penyakit yang Allah uji dia tapi Allah bagi kelebihan pada dia. So kalau dia nak pergi ke Islam senang lah. Dia buka-buka. Boleh study pula. Lepas tu dia seolah-olah macam dia jawab tu buku tu duduk kat depan dia. Ya Allah. Dia menghafal Quran sebab yelah kan dia lagi senang lah menghafal Quran. Sebab dia memang photographic mind. InsyaAllah. Dia kalau dia pergi ke
satu bilik, kalau pergi library dia akan dia akan ambil foto buku-buku tu. Dia memang suka, antara terapi autism ni ialah dia suka tengok buku banyak-banyak. Jadi dia suka tengok buku banyak-banyak. Hari tu masa PKP dia kata, Ustazah tolong ambil buku dekat rak buku Ustazah boleh tak? Ustazah kata kat rumah tak banyak, kat office banyak. Tak apa je dia kata, dia nak buat terapi. Ustazah pun ambil lah gambar. Panjang. Perempuan ke lelaki? Macam interesting. Lelaki. Dan dia bercita-cita untuk mengikut jejak langkah Ustazah. Subhanallah. Okey, 37. Siapa nak baca? Ada sikit ruang lagi Ustaz nak bagi. Saya cuba Ustazah. Siapa tu? Waalaikumsalam. Ani Ustazah. Siapa? Ani. Okey. Okey, bismillah. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la yab'un an zikrillah. Baik. Dia tadi yang dibaca yab'un. Dia jadi terbalik. Betul. Bai'un. Okey. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salah. Ambil semula dekat wa iqamis salah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Masya Allah, panjang nafas. Bagus ni, boleh jadi qari'ah. Nafas panjang. Okey. Ada soalan ke ni? Ada soalan atau tidak? Tak ada, saya perhati je tu. Okey. Ya, saya Hmm. ada satu soalan. Betul tak kalau kita nak cakap huruf ra dalam tulisan Jawi ni lah kan? Hijaiyah ni tak ada ra, tak ada kataan ra, silibel ra. Kita kena Okey. Dia memang ada satu dia orang Arab ni macam kita juga di Malaysia dia ada dialek dia ada pelat-pelat dia. Kalau kita ra ni termasuk dalam huruf isti'la. Jadi bila kita sebut ra, mulut kita akan ke depan. Ra. Tapi kalau beberapa bahagian yang dia nipiskan huruf ra, dia akan sebut ra. macam nampak tak mulut Ustazah? Memang ada qiraat yang begitu. Tapi kalau kita memang kita tak baca qiraat tu lah. Jadi begitu uniknya Quran ni sebab dia kalau kita nak paksa sesuatu bangsa yang memang dia dah used to ra dia semua nipis, dia tak ada ra tebal. Dan dia tak boleh pun nak sebut ra tebal. Dia semua ra dia nipis. Macam kalau kita ra nipis ni baris bawah kan. Dia semua dia baris atas ke depan ke semua nipis. So kalau kiranya dekat tanah Arab tu farah tu dia panggil farah lah. Dia yang tu lebih tebal pula. Dia panggil farah. Farah tu tebal lah tu. Farah, okey. Kalau nipis and then nipis dia biasanya huruf fathah lah. Fathah dia panggil farah. Dia akan senyumkan sedikit mulut dia. Kalau kita farah kan, dia farah. So kedudukan mulut kita tu memainkan peranan untuk membunyikan sesuatu huruf. Sama. Sebab tu kalau nanti biasa kalau belajar dengan guru-guru tajwid dia suruh bawa cermin. Tahu cermin? Buat cermin supaya nanti bila nak sebut huruf tu tengok mulut tu ke kanan, ke kiri, ke depan ke lidah tu kat mana, tengok. Macam tadi kan. Rijalul la tul naikkan ujung lidah tu ke atas langit tul. Tapi jangan pantulkan tul pula. Tak.
Rijalul la tulhihim. Sangat menarik kalau kita, sebab itu kalau orang nak menyanyi pun dia akan belajar vokal kan. Jadi cikgu dia khusus untuk mengajar vokal. Sama juga lah dengan Quran, dia mengajar makhraj dan sifat huruf. Ustazah, Ya saya. Ustazah cakap pasal ra kan, pada satu ayat tu kan Ustazah, ra dia disebut macam re. Yang itu kita kata uniknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun baris di atas kan. Kalau baca majra salah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Yang tu memang kena ikut. Jadi nipis. Kalau kita baca tebal kat situ salah. Tu tak ada reason Ustazah. Kenapa? Tak ada reason kenapa ke tu? Dia berdasarkan riwayat. Kita baca Quran ni bukan kita baca ikut diri kita, ikut sedap mulut kita tak. Dia berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ustazah baca dengan guru Ustazah tu memang dia ada guru yang sampai dia punya link dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memang begitu uniknya Quran ni. Sampai begitu sekali Allah jaga. Bukan saja pada huruf tetapi pada bacaan. Sebab itu kita membaca Quran dia tak boleh baca sendiri-sendiri sebab banyak huruf yang perlu kepada coaching daripada guru. Dan kadang-kadang macam kita kata sekali betul kan tak betul, nanti datang balik salah lagi kan. Jadi dia perlu kepada continuous supaya ada proses-proses usaha untuk menambah baikkan. Macam itulah juga jarang orang kaitkan bacaan Quran dengan pembentukan personality kan. Sebenarnya dalam kita membaca Quran ni dia mengajar kita untuk membentuk personality kita. Daripada yang kita mula salah, kemudian betulkan sikit-sikit sampailah sempurna. Kadang-kadang on the way pun tak sempurna juga tapi go on je lah. Go on dengan keyakinan bahawa kita nak menuju kesempurnaan. Walaupun dalam perjalanan tu belum lagi sempurna pun. Jadi kalau Ustazah tegur, janganlah sedih jangan sedih. Ada satu proses yang lama. Jadi maksudnya kalau kita kata kita ditegur, maksudnya untuk perbaiki, bagi yang menegur tu dia dah faham bahawa untuk seorang tu berubah dan mendapat satu sebutan yang betul tu makan masa. Yang penting dia ada kesediaan. Dia ada kesediaan untuk memperbaiki diri. Begitu juga dalam personality kita yang biasa kan. Kita nak jadi baik, kita nak jadi orang yang observe masa pun makan masa jugalah kan. Kita nak betulkan diri tu. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okay. Saya nak bagi satu je lagi ayat. Okay Ustazah nanti tak sempat nanti nak urai. Okay saya bagi satu lagi. Liyajziyahumullah. Bukan. Ayat mana? Betul tak? 38. 38. Siapa? Okay. Ustazah nak baca. Okay boleh, siapa tu? Kak Faridah. Tadi mikrofon problem. Ya, Masya Allah. Okay Kak Faridah, sebelum habis dan terakhir. Masya Allah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليجزيهم الله. Tak ada wow Kak Faridah wow tak ada. Nervous pula Ustazah. Okay ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu, Masya Allah. Okay. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أحسن ويجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. Betul ni. Itulah.
Masya Allah. Dia tak ada waw, dia cuma ada liyajziyahumullah, lam, liyajziyahumullah. Okay. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah. Okay. So saya ingat sampai situ saja. Ada lagi tak sebarang persoalan untuk bacaan? Bagus Kak Farida. Tapi mula-mula tu okay. Dia kalau tadi kalau kita kata tak nervous, insyaAllah tak ada salah kan? Sebab Ustazah dah sebut nama lagi nervous. Okay. Okay. So saya ingat cukup untuk bacaan kita kali ni. Semalam Ustazah ada bagi sedikit huraian tentang ayat Allahu nurus samawati wal ard ni. Saya ingat yang ini kalau kita nak teroka memang terlalu banyak lah mutiara-mutiara di sebalik perkataan ni. Cuma yang penting kita faham ni adalah satu perumpamaan Allah untuk memberitahu tentang ilmu cahaya Allah tu macam mana. So penggunaan cahaya ni, dia ada cahaya yang fizikal dan ada cahaya yang unfizikal. Jadi kalau cahaya fizikal macam cahaya lampu, cahaya pelita, biasa kita kalau kita cakap pada guru-guru pelita hidup kan, dia guru tu bukan pelita pun, tak. Maksudnya dia berperanan menyuluh kehidupan seorang anak murid ataupun anak murid dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah sebut kat sini nur, daripadanya lah cahaya itu. So cahaya tu kalau kita nak senang kita reflect pada surah Nur ni, maksudnya hukum hakam yang Allah telah jelaskan dalam surah ini adalah ibarat cahaya yang memandu kehidupan kita supaya kita tidak tersalah dalam memilih apa perkara-perkara yang kita nak buat lah. Contoh kalau bagi kita sebagai seorang individu, seorang wanita, maksudnya macam mana cara berpakaian. Jadi kalaulah tidak ada hukum hakam yang sebegini yang Allah terangkan, mungkin kita akan jadi macam orang-orang barat lah, ikut suka hati lah nak pakai apa pun asal pakai. Mungkin kalau tak pun tak pakai. Jadi bagi mereka tidak ada sistem dalam kehidupan dan itu terpulang kepada individu. Sedangkan kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mencipta manusia, dia juga mencipta sistem dalam kehidupan. So sistem itulah yang Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi Allah menyediakan dulu satu sistem yang lengkap iaitu Al-Quran. Selepas itu baru Allah sebut khalaqal insan, Allah mencipta manusia. Jadi nur ini adalah satu perkara yang kita kata Allah tu adalah punca kepada semua cahaya yang ada. Cahaya tu sama ada cahaya fizikal ataupun cahaya yang unfizikal. Cahaya fizikal tadi mungkin kita akan boleh lihat dalam ni, kalau hukum unfizikal lah. Kalau hukum ni unfizikal. Kalau yang fizikal ni, ni saya tunjuk ni. Yang bawah sekali ni. Yakadu sana ni, di sana ni adalah cahaya kilat. So kilat tu cahaya dia fizikal ke unfizikal? Fizikal kan? Fizikal. Jadi di sini Allah tak sebut nur tapi Allah sebut sana. Di bahasa Arab ni sangat kaya, kaya dengan vocabulary. Dia ada spesifik maksud kepada sana ni adalah cahaya kilat yang terlalu cerah. Kalau kita nak translate lah, panjang lah ni. Cahaya kilat yang terlalu cerah, sebab tu dia disebut yakadu sana barqihi. Barq ni adalah kilat, ni cahaya. Yadhabu bil absar, disebabkan oleh cahaya dia terlalu terang, maka seolah-olah dia boleh membutakan mata. Kan kadang-kadang ada orang juga dia berjalan dalam suasana terang benderang tapi dia tak nampak kejahatan yang berlaku di depan mata dia. Okey. Ustazah? Ya, saya nak tanya, maaflah kalau Ustazah dah cakap tapi saya terlepas. Yang pasal pohon zaitun tu, itu perumpamaan ke? Ya, semua ni perumpamaan. Semua ni perumpamaan. Okey, kalau sudah tanya, kalau tadi tanya Farah, okey, Farah bila nak beli lampu kan, apa yang Farah akan tengok? Kriteria kepada lampu tu, kriteria lampu. Watt, power. Watt tu merujuk kepada power kan? Warna. Okey. Kenapa Farah akan memberi penekanan kepada watt? Sebab
takut. Sebab terang ataupun tak kan? Keterangan terang macam mana yang kita nak. Kadang-kadang kita beli satu je cukup untuk keseluruhan bilik. Ada yang lampu tu kita beli 4 pun tak terang-terang. Okay. So dekat sini untuk memastikan, ni perumpamaan lah, untuk memastikan cahaya tu terang, maka dia punya sumber tenaga tu daripada minyak zaitun. Dan minyak zaitun ini Allah kata kalau tidak dinyalakan dengan api pun dia sudah bersinar. Okay, ada satu kajian dibuat, mereka mendapati bahawa apabila minyak zaitun tu dicat satu kawasan permukaan dinding dan mereka pantulkan cahaya ke dinding itu, maka dinding tu mengeluarkan cahaya tanpa ada sentuhan daripada api pun. Hanya mereka pantulkan saja cahaya. Dengan pantulan cahaya itu maka dinding tadi yang dicat dengan minyak zaitun mengeluarkan cahaya. Itu yang berlaku dalam alam nyata lah. Jadi sebab tu Ustaz kata di sebalik parable yang Allah gunakan ni, perumpamaan yang Allah gunakan, di sana ada banyak apa Ustaz kata? Banyak rahsia. Contoh kat sini Allah menyebut tentang syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah. Kalau kajian dibuat, pokok zaitun ni semua daripada dia punya akar sampai ke daun dia memang tak perlu dibuang, banyak manfaatnya. Sebab itu Allah sebut syajarah mubarakah. Pokok yang mempunyai banyak keberkatan. Keberkatan tu maksudnya kebaikan yang banyak dan berpanjangan. Contohnya kat rumah Ustazah ada teh daun zaitun. Teh yang dibuat daripada daun zaitun. Ustazah ada juga pokok zaitun kat rumah. Sebab Ustazah kata walaupun pokok tu belum berbuah, tapi Allah kata pokok tu sendiri boleh memberikan keberkatan, kebaikan yang banyak kepada mereka yang tanam. So pokok zaitun ni satu yang unik Siapa yang pernah tengok pokok zaitun kebun zaitun? Dia renek je kan? Dia tidaklah pokok yang besar macam pokok pelam, dia sedang-sedang, nak kata macam pokok bidara pun tak juga. Dia daun dia kecil-kecil. Dia resistant, dia tahan kepada cuaca. Walaupun salji yang banyak turun, dia duduk macam tu lah. Daun dia tidak akan gugur. Kecuali mereka potong. Dia musim panas pun macam tu, musim sejuk pun macam tu. Itulah uniknya pokok zaitun ni. Unik. Dan Ustazah pernah pergi ke Syria, pokok zaitun yang ditanam oleh orang-orang Rom masih lagi mengeluarkan buah. Dan kalau tengok dia punya batang dia tu memang dah tua sangat dah, hitam belegam dan berutu-utu macam orang tua lah kan. Dia dah tak berapa cantik tapi dia masih lagi mengeluarkan buah. Itulah yang dipanggil syajaratun mubarakah, syajarah mubarakah. Okay. Dan di sini ada lagi, maksudnya bila nak tanam pokok zaitun ni untuk mengeluarkan minyak yang bagus, kena tanam di lereng bukit yang akan kena cahaya matahari sebelah pagi dan petang. Itu antara yang Ustazah boleh sebut lah, banyak lagi sebenarnya. Dia semua adalah parable kepada cahaya Allah. Cahaya Allah ni maksudnya macam mana dia nak menembusi hati kita. Jadi hati tu dia kena ada kepersediaan lah untuk menerima cahaya Allah. Kalau hati dah berkarat, hati dah hitam belegam, jadi susah nak menerima cahaya Allah. Sebab tu kalau kita kata baca Quran pun tak tersentuh, baca Quran Allah cerita tentang perkara yang menakutkan pun rasa tak takut, macam tu. Sebab dia tidak tersentuh kerana receiver tu sudah berkarat. Kita tak boleh terlalu taksub kepada mana-mana pihak macam. Apa maksud taksub tu? Kecenderungan yang terlalu melampau. Dia tak nak terima benda lain. Dia apa yang dia fikir. Dia maksudnya kalau pokok zaitun ni, maksudnya dia tidak mendatangkan mudarat pada orang, malah memberikan kebaikan. Daripada semua part dia lah. Yang pagi dan petang tu parable dia Ustazah macam kita zikir, sebab tu ke kita zikir pagi dan petang ke? Sebab kan dia kata dapat cahaya pagi dan petang apa? Sebab nanti dia akan jawab dekat sini, fi buyutin adzinallah ni. Bagaimana kita nak menyediakan receiver yang boleh menerima cahaya Allah tu.
Sebab dia cahaya pertama tu cahaya fitrah yang memang dah ada dalam diri kita. Kemudian cahaya yang satu lagi tu adalah cahaya wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk diri kita. Jadi cara pembersihan receiver adalah dengan cara yusabbihu lahu ni. Maksudnya di rumah Allah, di mana Allah izinkan di rumah itu untuk ditinggikan sebutan tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, tentang zat Allah, sifatnya dan sebagainya. Kemudian wa yuzkaru fiha ismuhu, dan di dalam rumah itu akan disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yusabbihu lahu, dan bertasbih, dia bertasbih di dalam yusabbihu lahu kepada Allah fiha, di dalamnya pada pagi dan petang. So di sini macam kita kata bila Allah nak menyediakan manusia yang mempunyai receiver yang boleh menerima pancaran ilahi, maka dia menyediakan tempat juga. Maksudnya di sini masjid-masjid Allah yang mana memang kita tak buat selain daripada mengingati Allah lah dan meninggikan nama-nama Allah di situ. Macam kita kata, sebab tu walaupun COVID kan, walaupun PKP, masjid dan surau kena melaungkan azan. Kena ada dirikan salat berjamaah. Sebab itu adalah antara syiar Islam. Maksudnya syiar tu pembuktian bahawa kita kata masih ada lagi di dunia ini yang meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada syarat tu. Walaupun tutup masjid tapi azan mesti dikumandangkan dan salat mesti dilakukan di situ. Sama ada 3 orang ke 2 orang ke. Maksudnya mereka yang represent kita kat situ mendapat, kalau dia katalah dia pergi dia seorang aja, dialah tu yang azan, dialah yang qamat, dialah yang jadi imam. Jadi maksud dia represent semua orang yang tidak dapat pergi ke situ. Sebab itulah kita kalau nak pergi mana-mana, kalau ke negara-negara yang tak dengar azan, kita akan rasa something missing kan. Sebab itu adalah satu laungan yang sangat istimewa, satu panggilan yang sangat istimewa. Sebab tu dalam presentation Ustazah tentang salat khusyuk, maksudnya dengan kita menyahut panggilan azan itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Seolah-olah Allah memanggil kita dan kita menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat tak tahu je, dengar tak dengar je, tak. Sebab kita nak kena latih diri kita supaya kita peka dengan panggilan-panggilan Allah yang kita kata panggilan untuk menyucikan diri, panggilan untuk menerima, menyediakan receiver yang bersih kan, untuk menerima ajaran-ajaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat, mereka boleh je baca satu ayat, mereka menangis daripada awal baca sampai ke akhir, sampai masuk waktu subuh. Jadi betapa sentuhan Al-Quran itu boleh menyentuh hati mereka sampai mereka tak boleh dah pergi ke next ayat. Terlalu meresap dalam jiwa mereka. Yang buyutin ni memang dia spesifik pada masjid, dia tak boleh buyut yang rumah. Boleh. Maksudnya dia pergi kepada selain daripada sebab kat sini dia mesti kita ada perlambangan kan. Maksudnya Islam tu dia ada syiar dia kan. Jadi antara syiar Islam tu adalah masjid lah. Sebab masjid tu tak akan dilakukan di situ kecuali meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sila. Mana tadi? Sorry. Fi buyutin adinallah. Okey. Sebelum ni. Okey, ni. Sebab itu kita kata Nabi SAW apabila sampai ke sampai ke Quba kan. Perkara pertama yang Nabi SAW lakukan adalah mendirikan masjid. Sebab dia adalah satu syiar. Maksudnya kalau adanya masjid, maka akan terbinalah sebuah masyarakat di dalam kelompok itu. Bukan bermaksud kat situ je yang ada disebut, tak. Memang purposely masjid tu for that reason. So bila kita pergi masjid lain kan, dia ada adab-adab ni nak masuk masjid. So bila kita pergi masjid, kita kena pastikan kita langkah kaki kanan. Kalau langkah kiri keluar balik, beradablah dengan rumah Allah. Kita ajar diri kita. Supaya kita keluar balik, masuk balik dengan kaki kanan dan baca doa. Walaupun benda tu simple je, tapi di situ keprihatinan kita dalam kita memuliakan tempat-tempat yang memang Allah sebut di dalam Al-Quran secara spesifik. Kerana kat dalam tu kita menyucikan hati kita kat dalam tu, bukan nak cakap pasal orang, kat dalam tu bukan lagi nak bincang pasal dunia dan sebagainya. Kita masuk kat situ seolah-olah kita masuk ke alam di mana kita nak
khususkan diri kita, jiwa kita, perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia sangat istimewa kalau kita faham, maksudnya kita akan tertunggu-tunggu azan supaya kita dapat melangkah ke masjid semula. Itu yang dikatakan antara orang yang akan mendapat lindungan arasy Allah di hari akhirat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbu. Rajul dekat sini bukan dia pergi kepada lelaki je, tak. Maksudnya dia menggambarkan satu manusia yang sempurna di sudut fizikalnya, dalaman dan luaran. Tu rajulun. Rajul ni dia memang tahu apa yang dia nak buat. Maksud macam mana kita nak terjemah? Rajul ni dia satu individu yang tahu apa yang dia nak buat dan hala tujuannya jelas. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid adalah salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita boleh go for it lah. Okay. Rijalul la tulhihim tijaratun. Ini adalah satu sifat lagi. Dekat sini juga disebut rijal tapi bukan khusus untuk lelaki. Rijalun, orang-orang yang kuat iman. Cuba tengok dalam terjemahan dia kata orang-orang yang kuat iman. Jadi personality kepada rijal ni adalah personality yang sempurna, dalaman dan luaran. Jadi bila Allah sebut rijal, ia satu perkataan yang menggambarkan satu personality yang sempurna, dalaman dan luaran. Okay. Dan disebut di sini rijalun, orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan sama sekali oleh perniagaan ataupun sale. Baik ni memang Allah spesifik sebut sale. Sale tu maksudnya masa kita transaksi duit tu, orang tu datang dan dia ambil baju, masa dia nak bayar tu, yang tu sale kan. Ataupun kita dapat sale order, memang tak boleh nak stop. Memang satu yang sangat mencabar. Kita tak boleh nak kata azan dah ya, nantilah awak datang beli nanti awak datang lepas ni pula so, kita akan rasa nanti kalau aku kata macam tu dia tak datang dah kedai aku. Tapi kalau kita pergi ke Mekah kan, azan je tak ada lah, aku tak layan dah kamu, tutup je, prum tutup semua. Okay. Jadi di sini mula disebut bisnes, kemudian Allah spesifikkan lagi iaitu semasa jual beli tu, masa transaksi duit tu. Jadi walau apa sekalipun, berlaku transaksi yang banyak mana sekalipun, ni semua dalam nakirah. Maksudnya apa nakirah? Dalam bentuk tak ada alif lam ni, semua menunjukkan bisnes-bisnes yang mega-mega ni. Bukan bisnes biasa ni. Bisnes yang hebat-hebat ni. Kemudian ni sale yang hebat-hebat juga. Sebab tu Allah tak kata rijalul la tulhihimut tijarah. Tak. Dia kata rijalun la tulhihim tijaratun. Ini perniagaan yang berbilion-bilion ni, bukan perniagaan ratusan, bukan lagi ribuan. Jadi walaupun perniagaan mereka melibatkan ratusan dan ribuan, apabila mereka terpanggil untuk mengingati Allah, maka mereka perniagaan ataupun sale ini tidak sekali-kali akan drag mereka daripada apa yang mereka tahu tujuan hidupan mereka. Sebab itu disebut la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Walaupun suasana mereka deal dengan manusia, tetapi mereka tidak pernah lupa kepada Allah SWT untuk mengingati Allah dalam transaksi apa-apa saja. Tak mandi ya? Okay, ni dalam tempoh transaksi lah. Kemudian wa iqamis salah, dan dalam mereka menunaikan segala rukun dan syarat salat, dan mereka salat dengan khusyuk. Okay. Kat sini Suzana tanya, kalau kita deal dengan perniagaan yang juta-juta, ribu-ribu kan, nak tinggal sekejap ni, rasanya dalam otak kita ni masih ada duit lagi kan? Masih ada duit lagi. Nak cepat je bagi salam sebab takut customer lari. Customer tu pula bukan bawa 100, tak, dia bawa bilion. So kita kalau bawa ratus-ratus pun rasa macam tergugat dah, apa lagi nak bawa bilion. Sekarang ni macam kita tengah kerja tu. Kalau dia boleh relate macam masa kita tengah bekerja, lepas tu tiba-tiba azan tu kita nak solat. Begini kan Arfa, dalam kita mengatur kerja kan, biasanya Allah Ta'ala dalam menyusun jadual salat, banyak ke salat yang kita tengah kerja? Banyak ke salat yang kita tengah kerja?
Tak ada kecuali asar kan? Kecuali asar kan? Kalau subuh tak pergi kerja lagi kan? Kalau zuhur tak rehat kan? Okey, kalau asar mungkin masa bekerja belum habis. Tapi kalau kita katakan kita jual beli, kita meeting, kita buat apa tu, siapa yang mengilhamkan kita dengan ilham yang baik kalau bukan Allah kan? Yang kita duk press otak kita dan sebagainya. Kalau kita pergi salat dulu dengan penuh khusyuk, maka kita kembali semula, kemungkinan idea yang kita kemukakan itu lebih bagus jauh daripada kita menangguhkan salat. Kita kan boleh buat kan, bukan kita kata benda tu adalah susunan berdasarkan manusia yang susun kan. So kalau kita kata no, bila azan je Allahu Akbar, stop. Kita nak buat kerja, nak cari rezeki, nak apa, nak sebagainya, semua atas kehendak Allah. Semua atas kemudahan yang Allah bagi. So kalau kita dahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita akan dapat lebih kurniaan daripada Allah. Kan? Jadi sebab itulah dalam kriteria yang Allah bagi, Allah kata rijalul la tulhihim, mereka tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan yang mega, perniagaan yang besar dan tidak juga oleh jual beli yang tidak terfikir oleh kita, daripada dia sentiasa mengingati Allah, kemudian diikuti dengan wa iqamis salat, apabila sampai waktu maka dia bergegas untuk menunaikan salat dengan memenuhi segala rukun dan segala syarat, dan salat dengan penuh khusyuk. Wa itaiz zakat, dan melaksanakan menunaikan zakat dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Yakhafun, mereka ini takut. Takutkan apa? Yauman, hari di mana tataqallabu fihi alqulub wal absar, yang pada hari itu akan berbolak-balik ya hati dan pandangan manusia kerana kedahsyatannya. So semua ni jelas dalam diri mereka yang Allah sebut sebagai kuat imannya, yang Allah panggil rijal. So kita nak lahirkan rijal lah. Kita nak lahirkan rijal. Rijal ni dia tidak pernah dilalaikan oleh dunia daripada mengingati Allah. Apabila waktu salat, maka dia akan menyempurnakan solat itu dengan sesempurna mungkin sebagaimana yang dituntut, dan apabila dia tiba untuk mengeluarkan zakat, maka tidak ada dalih lagi dan ini semua adalah kerana dia takut, ya khafun. Kerana perasaan takut itu sentiasa ada dalam hatinya. Takut akan apa? Takut akan hati di mana hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat apa kita kata? Sangat dahsyat. Jadi disebutkan ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Sampailah hati pun boleh berbolak-balik maksudnya terbalik lah, sampai tak boleh fikir lah, terlalu takut. Dan mata juga akan terpaku kerana terlalu dahsyatnya kiamat itu. Lalu mereka bersedia untuk berhadapan dengan. Kemudian Allah kata liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, dan mereka akan Allah balas dengan sebaik-baik balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadli, Allah akan tambahkan lagi kurnianya kepada mereka. Bukan saja setakat apa yang mereka buat lebih baik Allah bagi, bukan setakat lebih baik, tapi Allah akan tambah lagi. Mereka buat satu, Allah bagi 10. Kalau di Ramadan ni buat satu, Allah gandakan sampai 700 gandaan dan malah lebih daripada itu. Masya Allah. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih, dan dengan kurniaan Allah maka mereka akan mendapat lebih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki dengan secara berterusan kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa ada had. Sebab bagi Allah tidak ada yang kurang, walaupun dia memberikan apa yang penduduk dunia impikan, tidak akan kurang sedikit pun daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu banyak. Okey, sampai situ. Kita ada berapa minit lagi, Fah? Okey, sampai sini ada soalan tak? 12.30. Ini semua adalah satu gambaran tentang bagaimana peribadi rijal lah. Peribadi rijal. Sambungan kepada bagaimana Allah nak membina hati receiver yang sentiasa menerima cahaya Allah. Kemudian Allah sediakan tempat untuk menyucikan hati itu, iaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah sebagai perlambangan sajalah. Maksudnya di rumah kita juga perlu ada mihrab, perlu ada tempat di mana kita beribadah. Okey.
Okay, kemudian Allah berpindah kepada satu perumpamaan kepada orang-orang yang kafir. Walladzina kafaru, bagi orang kafir, amalan yang mereka lakukan di dunia, mereka menyangka mereka dapat sesuatu di akhirat nanti. Allah kata amalan mereka umpama sarab, fata morgana. Sarab ni kalau di hari yang cerah dan panas, kalau kita bawa kereta daripada jauh kita akan nampak macam ada air dekat atas jalan tu. Yang tu dia panggil sarab dalam bahasa Arab. So kat sini Allah menggambarkan satu suasana lah di mana orang kafir perumpamaan kepada amalan mereka seolah-olah seperti fata morgana di satu kawasan yang luas, biqi'atin, dekat sini di tanah rata, yang disangkanya air, yahsabuhu. Orang di sini, mereka di sini Allah bawa sebagai seorang yang sangat dahaga. So bila dia sangat dahaga, sudah pastilah kalau dia nampak aja di jauh tu macam air, maka dia akan berlari, berkejar ke tempat itu untuk mendapatkan air. Jadi dekat sini Allah kata yahsabuhu dham'anu ma, dia rasa bahawa itu adalah air kerana dia dalam keadaan yang sangat dahaga. Hatta idza ja'ahu, dan apabila dia sampai ke tempat itu, maka dia dapati tidak ada apa-apa pun di situ. Yang ni yang kita sangat-sangat takut kita rasa kita dah buat banyak tetapi kita kena juga berhenti sejenak memikirkan betulkah apa yang aku buat ni adakah ia selari dengan kehendak Allah, adakah ia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana nak dapat nama ke, kita mengharap kita rasakan kita dah buat banyak jadi ni juga kita boleh ambil ayat ni sebagai satu tazkirah pada diri kita lah, bukan saja kepada orang kafir tapi ini lebih kepada orang kafir cuma sebagai satu peringatan juga kepada kita. Jadi Allah gambarkan pada ketika itu dia dalam keadaan yang sangat dahaga, jadi dia nampak bayang-bayang, dia sangkakan air, jadi apabila dia sampai di situ maka dia tidak dapati apa pun di situ. Dan di sini penggambaran kepada orang kafir apabila sampai hari kiamat mereka menyangka bahawa di dunia ni mereka telah buat sesuatu dan mereka akan dapat apa yang mereka impikan di akhirat. Allah kata tidak ada yang mereka akan dapat, dan Allah akan memberikan, menghisap mereka sebagaimana apa yang selayaknya mereka dapat di akhirat. Sebab syarat kepada penerimaan amal adalah iman. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Okay. So yang ni tentang sarab. Ni di daratan lah. Okay, kat sini di lautan pula. Okay. Ustazah, ya. Tadi ada soalan. Apa sebenarnya yang membuatkan hati kita menjadi hitam kalau kita ni bukan pembuat maksiat? Dia sebenarnya hati kita menjadi hitam ni disebabkan oleh penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ni tak nampak. Kadang-kadang ada perasaan dengki. Perasaan dengki. Ada perasaan ujub. Ujub ni bangga diri. Bangga diri. Ada perasaan, sebab tu kita selalu diminta agar menziarahi orang sakit, menziarahi orang yang jauh diuji oleh Allah kan. Sebab kita nak bina sifat rendah diri supaya tidak bangga dengan diri kita. Kita diminta untuk menekuni sahabat-sahabat Nabi yang jauh lebih hebat daripada kita supaya kita tidak rasa aku ni special, aku ni dah buat dah okey dah ni, dah buat banyak dah apa yang kau nak lagi kan. Jadi kita sentiasa kena ada begitu supaya hilangnya sifat rasa bongkak diri, sifat bakhil kan, maksudnya tak nak share nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi sifat-sifat itu, sifat-sifat dalaman itulah yang kadang-kadang kita lupa untuk kita tangani. Sifat luaran yang orang nampak mungkin senang tapi sifat dalaman itu macam kita tengok orang, kita su'zan. Kan, kita su'zan. Kita tengok orang tu, teruknya orang ni. Kenapa kita ke yang Allah lantik jadi sebagai hakim kan, untuk menentukan akhirnya orang tu. Allah tak lantik pun kita, Allah lantik kita sebagai hamba saja kan. Sebagai hamba maksudnya kita kena tanam dalam diri kita sayangnya pada orang tu. Ya Allah, betapa sayangnya Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah, dia tahu kan Abdullah bin Ubay bin Salul ni munafik. Tapi walaupun single man, dia tak nak orang tu masuk neraka. Walaupun apa sekalipun orang tu buat, macam-macam Abdullah bin Ubay bin Salul buat. Bukan saja apa yang dalam surah Nur, kalau baca dalam surah Munafiqun lagi banyak benda yang dia buat. Yang menggugat kesejahteraan keseluruhan Madinah.
keseluruhannya. Kita tengok je lah fitnah kan, fitnah, gegaran, dia menggegar Madinah sebulan dengan hanya fitnah yang dia taburkan. Jadi kita tengok Masya Allah, begitu sekali Nabi SAW sayang kepada individu walaupun dah jelas dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi Nabi SAW masih lagi nak bagi peluang kepada dia untuk dia bertaubat. Untuk dia bertaubat. Sampai kan Nabi SAW meminta daripada Allah SWT agar dia nak pohon kemaafan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab Allah tidak akan tolak bila Nabi memohon kemaafan. Masya Allah. Jadi kita kalau kita tengok orang yang jangan cepat suzon. Suzon tu penyakit. Penyakit hati yang akan menggelapkan diri kita. Menggelapkan hati lah. Sebab tu kena banyak wudu. Wudu ni dengan wudu yang sempurna dan tahu kenapa Allah suruh kita wudu. Sebab kadang-kadang di muka kita ni banyak tengok orang, tengok benda yang tengok orang walaupun orang tu ada dalaman kita su'zan. Telinga kita mungkin dengar benda yang tak sepatutnya kita dengar. Tangan kita tulis benda yang tak sepatutnya kita tulis ataupun share benda yang tak sepatutnya kita share. Jadi di situlah konsep kita menyucikan diri dalam wudu. Wudu ni adalah cahaya, cahaya. Wudu juga cahaya. Dia banyak dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan ini, kita kata contohnya Quran itu cahaya. Salat itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi kita kena banyak cari cahaya-cahaya ni. Wudu itu cahaya. Walaupun kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak. Fizikalnya tidak nampak. Tetapi dia sebenarnya adalah cahaya. Kita ada satu soalan. Apakah amalan harian untuk bersihkan hati ni? Amalan harian untuk bersihkan hati, pertama kita kena salat dengan salat yang sempurna. Sebab Allah SWT, ibadah yang paling Allah suka adalah ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Jangan kita silap kita bagi fokus kepada amalan-amalan sunat. Tak. Amalan yang Allah paling suka kita lakukan adalah amalan yang Allah fardukan kepada kita. So kita kalau salat fardu ni memang kena bagi tip-top lah. Jiwa raga kita kat situ. Jiwa raga kita kat situ. Jangan kita ambil mudah kepada perkara-perkara yang Allah fardukan. Tiada kefarduan yang banyak kita buat lebih daripada salat. Salat tidak boleh tinggal walau dalam apa keadaan sekalipun. Kalau puasa, kalau orang tu sakit, boleh ganti kan? Kalau haid, tak boleh salat kan? Tak boleh salat dan tak boleh puasa juga. Okey. Tapi kalau salat tak payah ganti. Payah ganti. Okey, Ustazah, kalau tak salat macam mana nak bersihkan? Ada rasa macam tak boleh salat. Macam apa perkara? Kita sebenarnya dengan kita redha akan ketentuan Allah itu adalah satu ibadah. Ada satu sister dia pergi Madinah. Dia pergi Madinah. Memang berkobar-kobar lah nak buat ibadah kat Madinah kan. Lepas tu dia pergi sampai dekat Madinah di period. Dia pun telefon Ustazah daripada Madinah, nangis-nangis. Ustazah kata, kenapa ni yang? Kenapa menangis? Kan dah dekat Madinah ni. Ustazah sedih ni Ustazah. Saya sampai-sampai dah berkobar-kobar nak pergi ziarah makam Nabi SAW. Nak menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Tapi tiba-tiba je period Ustazah. Kalau jangkakan period minggu depan, bukan minggu ni. Macam-macam lah panjang kan. Dia punya aduan dia. Dia kata dengar Ustazah cakap ni. Itu adalah semua ketentuan Allah kan. Perancangan kita memang kita kata akan seminggu lagi haid, tapi awal seminggu. Dengan kita redha akan ketentuan itu juga adalah ibadah. Dengan kita redha akan ketentuan itu juga adalah ibadah. Allah akan bagi pahala. Itu adalah ketentuan di luar kawalan kita. Okay. Dan Allah beri banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh buat ketika mana kita tak salat. Hanya tak salat je. Maksudnya zikir-zikir lain kita boleh baca. Kalau Ustazah, anak-anak Ustazah, kalau masa period Ustazah suruh juga baca maksurat pagi petang. Suruh juga bersama-sama dengan jamaah untuk dengar mengaminkan doa. Dia tak salat tapi dia juga bersama-sama duduk mengaminkan doa yang kita baca. Jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya boleh dibuat lagi pun. Bukan
tertutup langsunglah pintu kepada apa yang kita nak buat. Okey, jawab pada soalan tadi, yang paling penting adalah perkara yang Allah fardu kena buat semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Setiap hari kena baiki, kena banyak membaca supaya dapat membantu kita dalam menambahkan kesempurnaan kepada wuduk dan salat. Dia jangan salat saja ya, wuduk juga kena sempurna. Dan selain daripada itu salat-salat dia dalam kehidupan Nabi SAW, kalau kita tengok maksudnya yang fardu, kemudian yang mengiringi fardu, salat-salat sunat yang mengiringi fardu, yang paling ditekankan oleh Nabi SAW antara salat-salat yang mengiringi fardu ni adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sunat sebelum salat subuh. Jadi anak-anak daripada sekarang walaupun masih lagi solat rendah, kita suruh dia sembahyang 2 rakaat sunat sebelum subuh supaya dia terbiasa. Sebab ini memang ditekankan oleh Nabi SAW, sangat-sangat ditekankan. Hingga kan kalau Nabi SAW tidak melakukan, dia akan qada. Kita janganlah buat setiap hari pula nak qada kan. Cuma Ustazah nak cerita ni, takut nanti tersilap pula mesej kan. Cuma Ustazah nak cerita ni betapa Nabi tu memberi satu penekanan kepada 2 rakaat salat subuh tu. Sangat-sangat Nabi memberikan penekanan berdasarkan apa yang disampaikan kepada kita oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampaikan kalau Nabi terlepas, kalau Nabi lewat pun Nabi akan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita kalau dah lewat, tengok bangun-bangun kan dah lewat 6:30 tak ada alam salat 2 rakaat dah. Lambat pula, tak. Salat dulu 2 rakaat sunat, barulah lepas tu salat subuh. Kecualilah masa dah nak habis dah. Tak dan dah kalau salat 2 rakaat sunat tu confirm matahari naik. Matahari naik. Jadi kat situ kena tahulah hukum hakam kan, jangan langgar semua Nanti Ustazah kata kena salat ni walaupun tak ada salat juga tak boleh Sebab itu kalau kita nak buat amalan mestilah berlandaskan ilmu. Kadang-kadang bila Ustazah sebut, Ustazah tak sebut dia punya syarat-syarat dia kan. Ustazah sebut yang tu je. Jadi bila kita nak buat, kita kena baca, kena tahu hukum hakam dia, kena tahu tata cara dia dan sebagainya. Okey, kita dah habis masa. Arfa, ada lagi ke masa? Habis 12. Tak ada kan? Habis kan? Okey, so dekat sini sangat cantik. Yang ni di daratan, yang ni kita nak pergi menerokai ke lautan, ke dalam lautan. Banyak elemen-elemen, semua ni Allah cerita secara detail. Secara detail, ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata allamal Quran. Allamal Quran. Bukan saja bacaan, tetapi juga isi kandungannya dan juga bagaimana kita memahami suasana yang mengelilingi kita itu adalah sebagai tanda kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Macam Fata Morgana ni Allah yang cipta Kemudian situasi manusia yang kelaparan, kehausan juga air Kemudian Allah bayangkan suasana ini bagaimana seseorang itu berada dalam keadaan yang sangat memerlukan, tiba-tiba sampai kat situ tak ada. So kita jangan jadi macam itulah. Kita pastikan bahawa apa yang kita buat ni memang ada insya-Allah, dan kita sentiasa harap supaya apa yang kita buat tu ada, bukan hilang begitu saja bagaikan Fata Morgana tu. Ustazah, ada lagi soalan. Adakah solat dengan bacaan tajwid tak betul terima oleh Allah? Kalau dia dalam proses belajar, ya terima. Kalau dia dalam proses belajar. Sebab proses belajar ni dia tak ada berhenti maksudnya belajar ni tak boleh berhenti. Sebab itu Quran turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun, sepanjang daripada Nabi SAW diwahyukan sampailah baginda wafat. Dia indikator kepada kita bahawa untuk belajar ni dia tidak ada nuktah sampai kita dah nak, kalau kita tengok ulama dalam pembaringan dia nak mengembuskan nafas terakhir pun dia masih lagi membicarakan tentang ilmu. Masih lagi discuss isu-isu tentang ilmu masa nyawa dia nak habis tu. Masa nyawa dah nak habis tu masih lagi membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan ilmu, tentang hukum hakam dan sebagainya sampailah ke akhir nafas. Jadi kalau dalam proses dia belajar, maka bukan boleh tetapi dimaafkan.
Dimaafkan. Jadi dia kena belajar lagi, kalau belum komplit pun kena salat. Macam contoh Ustazah bagi, ada anak angkat Ustazah yang masuk Islam. Kalau mula-mula masuk Islam, kita dah tunjukkan dan sebagainya, kemudian kalau dia boleh baca beberapa ayat je tak apa, dia dalam proses belajar, boleh. Begitu juga kalau macam kita kata bacaan kita tak sempurna, ke dalam proses belajar maka kita dimaafkan. Okay. So saya ingat itulah uniknya kita dah berpindah daripada hukum hakam yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia, kita pergi pula kepada bagaimana Allah SWT menciptakan sebahagian daripada makhluk yang Allah terangkan dalam ayat ini. Okay, ada banyak lagi ni. Tentang hujan, tentang macam-macam lagi ni. Tentang burung ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nak tanya macam ni kita nak hilangkan macam rasa daripada hati kita ni, macam kita rasa kita je buat yang bagus, kita je yang buat, orang lain tak buat kerja-kerja tu, macam tu, betul lah perasaan penyakit hati tu, macam ni kita nak kurangkan dan hilangkan macam tu. Bagus Jannah. Macam mana kita nak hilangkan rasa tu Ustazah biasa kan, Ustazah biasa akan menekuni beberapa peribadi yang sangat hebat. Contoh Umar bin Abdul Aziz. Okay, selain daripada dia adalah figure-figure yang hebat lah. Contohnya Khadijah bin Khuwailid, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, Khadijah. Kemudian Aisyah, kemudian Fatimah, semua figure-figure yang contohnya Maryam. So kalau kita bandingkan diri kita, Masya Allah, rasakan duduk tepi pun memang jauh lah. Jauh lah. So daripada situlah Ustazah bina, aku ni baru buat sikit, dah ria-ria kan. Dah rasa macam somebody dah. Padahal orang lain buat lebih banyak dan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalau kita tengok Khadijah radhiyallahu anha, tak terbandinglah dengan kita. Jauh sangat. Jadi sebab itulah Allah hadirkan orang-orang yang sebegini. Maksud makhluk-makhluk kita kata sahabat-sahabat Nabi, diri Nabi SAW sendiri sebagai benchmark kita. Benchmark. Nabi pun tidak pernah bangga akan dirinya, kan kita nak bangga kan. Nabi the perfect. Yang sangat perfect, yang sangat dikasihi Allah, yang memang kita kata tidak adalah yang lebih bersyukur lebih daripada Nabi SAW pun. Nabi tidak pernah mendabik dada. Maksudnya sentiasa merendah diri. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, berapa banyak dia membebaskan hamba, puluhan hamba yang dia bebaskan. Malah ada yang kata ratusan hamba yang dia bebaskan. Kita bebas berapa orang hamba belum ada pun lagi kan. Kita bersedekah banyak mana? Abu Bakar As-Siddiq bersedekah apa? Semua hartanya. Yang tinggal apa? Allah dan Rasulnya je. Ada tak yang tinggal? Yang tinggal tak ada. Katanya yang tinggal Allah dan Rasulnya je. Jadi biasanya apa yang saya sebut adalah Ustazah membariskan hamba-hamba Allah yang hebat ini. Sebab itu kita dalam salat, kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? An-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Dalam bab amal, kita kena tengok orang yang lebih atas. Dalam bab harta dunia, kena tengok orang yang lebih bawah. Boleh? Kaedah dia kalau dalam bab amal, kena tengok orang yang lebih atas. Kalau bab dunia, kena tengok orang lebih bawah. Orang yang lebih bawah. Tunduk tengok ke bawah. Banyaknya nikmat yang kita dapat. Orang tak ada tangan, tak ada kaki. Kita ada semua sempurna. Jadi kalau bab ibadah jangan tengok orang bawah. Jannah, kalau bab ibadah jangan tengok orang bawah. Bila tengok orang bawah tu yang kita rasa seronok tu, syok sendiri. Syok sendiri, malas nak buat dah lepas tu. Kalau kita tengok orang bawah memang syok sendiri. Aku dah champion dah ni So kalau dah beribadah tengok orang yang di atas, jangan tengok orang yang di bawah. Tapi kalau bab dunia jangan tengok orang di atas.
Nanti tergeliat apa nama tu tengkuk. Tak boleh nak capai. Tengok orang yang di bawah. Tengok orang yang di bawah. Okay, saya ingat cukup kita setakat ini. Alhamdulillah. Besok insyaAllah banyak lagi mutiara-mutiara Al-Quran yang kita insyaAllah cuba saya upaya secara ringkas untuk kita ketengahkan dalam kehidupan kita supaya boleh kita blend dalam peribadi kita insyaAllah. Dan insyaAllah keluarnya kita daripada Ramadan ini dengan satu peribadi yang termasuk dalam rijal. Jadi kita sudahi dengan doa lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamam al-ghina 'anil nas. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وجداتنا من النار أجمعين. وصلى الله على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah.